Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul binti Umar Iswain. Dalam video kali ini saya tidak bersorangan kerana saya ditemani oleh kawan saya iaitu Siti Zubaidah binti Abu Hassan Sharif. Jadi dalam video kali ini kami akan mengupas serta membincangkan mengenai satu topik yang sangat diperlukan oleh semua orang, terutamanya kepada graduan universiti, iaitu topik berkenaan dengan temuduga. Temuduga merupakan satu perkara yang tidak asing lagi bagi setiap individu yang ingin mendapatkan pekerjaan. Ini kerana temuduga merupakan satu proses yang mesti dilalui oleh seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, tidak kira sama ada pekerjaan tersebut daripada di sektor swasta ataupun sektor awam. Jadi, kami akan menerangkan perkara-perkara yang penting yang anda perlu tahu berkaitan dengan temuduga, seperti persediaan sebelum menghadiri temuduga, persediaan semasa menghadiri temuduga, dan perkara yang anda perlu lakukan selepas temuduga. 5 persediaan sebelum anda menghadiri temuduga. Kebiasaannya, temuduga akan diberitahu dalam tempoh seminggu atau 2 minggu awal dari tarikh temuduga yang sebenar. Jadi, apa yang anda perlu buat ya? Anda perlu mencari maklumat dan membuat sedikit research berkaitan dengan latar belakang syarikat tersebut, seperti nama syarikat tersebut, siapa majikan di syarikat tersebut, visi dan misi syarikat, serta suasana dan jenis syarikat tersebut. Kebiasaannya, syarikat yang bersaiz kecil ni suasananya lebih berbeza daripada syarikat yang bersaiz besar. Hal ini kerana dalam syarikat yang saiz kecil, anda akan lebih mengenali semua pekerja di syarikat tersebut kerana anda akan bekerja dalam satu pejabat yang sama. Juga berbeza dengan syarikat yang bersaiz besar, di mana anda akan mengenali pekerja yang berada pada departmen yang sama dengan anda sahaja. Ini kerana syarikat yang besar kebiasaannya mempunyai ramai pekerja dan lebih kepada skop kerja yang banyak. Sediakan dokumen yang hendak dibawa. Pastikan anda telah menyediakan segala kelengkapan dokumen dalam bentuk asal dan juga dalam bentuk salinan, seperti resume, sijil pencapaian, kad pengenalan, sijil kelahiran, sijil tamat persekolahan, transkrip diploma ataupun ijazah, ataupun sijil kelulusan yang anda ada. Berikut merupakan turutan sijil serta pencapaian yang anda boleh lakukan. Yang pertama adalah anda harus meletakkan resume. Resume adalah sangat penting. Okey, yang kedua, anda haruslah letakkan salinan kad pengenalan anda. Yang ketiga, sijil kelahiran anda. Yang keempat, sijil SPM. Yang kelima, surat berhenti sekolah. Yang keenam, sijil pencapaian semasa anda berada di peringkat sekolah. Yang ketujuh, transkrip diploma dan ijazah. Yang ke-8, sijil pencapaian semasa anda berada di peringkat universiti ataupun segala sijil kelulusan yang anda ada. Anda harus merancang perjalanan anda. Semasa menghadiri temuduga, pastikan anda telah mengenal pasti tempat yang hendak dituju dan anda haruslah membuat anggaran tempoh perjalanan anda untuk mengelakkan anda daripada sesat. Contohnya, anda daripada Pahang, anda mahu temuduga di KL. Jadi, saya menganggarkan bahawa anda harus tiba di KL sehari sebelum temuduga berlangsung. Hal ini kerana apabila ketika hari kejadian anda baru nak bertolak daripada Pahang, kemungkinan anda akan sesat apabila anda berada di KL, di Kuala Lumpur nanti. Okey, kemudian sebaiknya anda harus tiba 30 minit lebih awal sebelum temuduga bermula. Dan akhir sekali adalah anda harus berpakaian kemas dan bersesuaian. Okey, pakaian mencerminkan kepribadian anda. Oleh itu, pastikan pakaian anda adalah dalam bentuk formal. Okey, kebiasaannya penemuduga ini akan
akan membuat tanggapan pertama hanya daripada melihat pakaian yang anda pakai semasa sesi temuduga berlangsung. Bagi calon lelaki, pastikan anda tidak berambut panjang. Baju anda haruslah kemas serta berkemeja dimasukkan ke dalam seluar. Bagi calon perempuan pula, sebaiknya anda haruslah memakai baju kurung kerana baju kurung ini sangat sesuai untuk dipakai dalam banyak keadaan. Kemudian anda juga digalakkan untuk memakai blazer yang berwarna gelap. Bagi yang ingin memakai seluar dan skirt, haruslah labuh lebih daripada paras lutut dan tidak mencolok mata, tidak seksi dan haruslah longgar. Persediaan semasa menghadiri temuduga. Apabila nama anda dipanggil untuk masuk ke dalam bilik temuduga, jangan terus duduk. Berikan salam serta berjabat tangan dengan penemuduga jika penemuduga itu adalah sama jantina dengan anda. Kemudian barulah anda meminta kebenaran untuk duduk. Semasa sesi temuduga dijalankan, cara anda duduk juga memainkan peranan untuk menentukan sama ada anda akan diambil kerja ataupun tidak. Jadi, perkara penting yang anda perlu lakukan ketika ini adalah pastikan anda duduk dengan tegak dan sambil merapatkan kaki. Kemudian meletakkan kedua-dua belah tangan anda di atas fiber dan elakkan daripada menggoyangkan kaki serta menjarakkan kaki sehingga menampakkan anda seperti terkangkang, dan juga anda haruslah elakkan daripada melakukan banyak pergerakan. Seterusnya, untuk semasa menghadiri temuduga, selain memberi salam dan duduk dalam postur yang betul, eye contact juga merupakan antara benda penting di antara penemuduga dan anda sebagai calon. Semasa menjawab soalan, anda elakkan daripada memandang kaki sendiri, memandang tingkap, dinding atau lantai. Menghadiri temuduga, antara soalan yang sering diajukan oleh ahli panel ialah ceritakan serba sedikit tentang diri anda or introduce yourself. So, soalan ini amat penting kerana ia merupakan first impression bakal majikan mengenai diri anda. Seeloknya, ceritakanlah tentang diri anda secara ringkas dan padat. Selitkan pencapaian, bakat serta pengalaman jika anda pernah terlibat dalam bidang atau projek yang menarik. Untuk fresh graduate, semestinya anda tidak mempunyai pengalaman bekerja, jadi pastikan anda gunakan sebaik mungkin pengalaman semasa di universiti seperti terlibat dalam program yang besar dan memegang jawatan di dalam persatuan di universiti serta pengalaman anda semasa internship. Jual kemampuan diri anda sehingga ahli panel berasa yakin dengan kemampuan diri anda. Akan bercerita mengenai perkara yang tiada kaitan dengan kerja yang dipohon seperti hobi, nama dan sebagainya kerana maklumat tersebut dah ada dalam resume yang anda sediakan untuk ahli panel. Selain itu, soalan yang sering diajukan dalam temuduga adalah nyatakan sebab kenapa anda ingin bekerja di syarikat ini. Soalan ini boleh dikatakan antara yang paling mencabar kerana jawapan yang anda berikan mencerminkan pengetahuan anda mengenai jawatan serta syarikat tersebut. Itu pentingnya kenapa anda perlu melakukan research berkaitan syarikat sebelum hari temuduga. Soalan apakah kelebihan diri anda juga merupakan antara soalan yang popular yang sering ditanyakan oleh ahli penemuduga. Di sini, anda perlu tunjukkan kelebihan yang ada pada diri anda. Seperti sikap profesional yang terdapat pada diri anda, seperti sikap menepati masa, berkemahiran dalam berkomunikasi, berkemahiran memimpin dan berfikiran aras tinggi. Yakinkan ahli panel tersebut bahawa anda mahu belajar dan akan lakukan yang terbaik sekiranya diberi peluang memegang jawatan tersebut. Selain temuduga secara bersemuka, ada juga syarikat yang memilih untuk melakukan interview secara atas talian. So, di sini kami kongsikan tips kepada anda
Temuduga secara atas talian. Pertama, apa yang perlu anda lakukan ialah melakukan research tentang syarikat, jawatan yang dipohon serta misi dan visi syarikat. Ini dapat membantu anda untuk menjawab soalan yang diajukan oleh ahli panel. Selain itu, untuk temuduga secara atas talian, anda juga perlu menyediakan ruang atau bilik yang tidak ada gangguan akan berlaku pada hari temuduga. Sebelum hari temuduga, anda boleh mencuba menggunakan aplikasi yang akan digunakan pada hari interview. Hal ini bagi mencari sudut yang baik serta mencari capaian internet yang kuat dan baik. Untuk interview secara atas talian, pastikan anda berpakaian formal lengkap dari atas sampai bawah. Selepas temuduga, apa yang anda perlu lakukan adalah mengucapkan terima kasih di atas masa yang mereka luangkan dan berjabat tangan jika perlu. Selain itu, anda juga boleh email kepada ahli panel atau syarikat tersebut sebagai tanda perhargaan di atas peluang yang diberikan kepada anda. Akhir sekali, teruskan berdoa di samping berusaha dan jangan putus asa dalam mencari kerja. Semoga dengan apa yang kami kongsikan ini bermanfaat untuk anda semua. Bye! Assalamualaikum, saya Farhana. Okey, di sini saya ingin bercakap mengenai pengalaman, saya ingin berkongsi mengenai pengalaman saya menghadiri temuduga. Okey, untuk soalan berapa kali saya pernah menghadiri temuduga, saya selama ni saya dah pernah menghadiri temuduga sebanyak 5 hingga 6 kali. Alhamdulillah, saya berjaya mendapat pekerjaan tersebut. Okey, apa yang saya ingin kongsikan pengalaman saya sebelum dan selepas saya menghadiri temuduga. Sebelum saya menghadiri temuduga, saya memang akan mengulang kaji, akan belajar ataupun akan study lah apa yang patut saya study dengan bidang ataupun dengan jawatan yang saya mohon. Saya akan sedalam-dalamnya study mengenai jawatan yang dipohon agar saya dapat menjawab soalan penemuduga dengan baik. Okey, selain study, saya juga prepare mental dan juga fizikal. Saya pastikan saya rehat yang cukup, tidur yang cukup agar sebelum saya esoknya untuk temuduga, untuk menghadiri temuduga, saya akan lebih fresh dan dapat menjawab soalan-soalan penemuduga dengan baik sekali. Okey, seterusnya apa yang saya lakukan selepas saya menghadiri temuduga. Selepas saya menghadiri temuduga, saya bertawakal dan berdoa kepada Allah agar dipermudahkan apa yang kita mohon ataupun apa yang telah kita lakukan. Setelah saya study betul-betul, kalau saya tidak mendapat jawatan tersebut, saya tidak ralat sebab saya telah berusaha dengan sepenuh hati saya. Tapi saya akan rasa ralat ataupun terkilan jika saya tak dapat jawatan tersebut tetapi saya tidak study ataupun tidak berusaha untuk mendapatkan jawatan tersebut. Okey, pesanan saya kepada adik-adik di luar sana agar jangan berputus asa. Tidak semestinya kali pertama kita menghadiri temuduga terus kita dapat. Tidak semestinya. Berapa peratus sangat golongan yang menghadiri temuduga pertama dan terus dapat? Sangat jarang, ya. Okey. Tidak semestinya apa yang kita nak sekarang akan terus dapat. Allah mungkin akan jawab apa yang kita nak dalam 5 tahun, 10 tahun akan datang. Jadi nasihat saya kepada adik-adik, jangan berputus asa. Berusaha seadanya. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.